A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala pujian bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas ahli keluarga baginda dan para sahabat sekaliannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Subhanallah, alhamdulillah. Saya adjust ni sebenarnya nak suruh nampak 3 frame kat belakang. Nampak kan 3 frame kat belakang tu? Iaitu frame Masjidil Haram, lepas tu Masjidil Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Nampak kan? Nampak daripada jauh. Ini Masjidil Aqsa. Ini adalah Raudhah Nabi, kubah hijau. Di bawahnya ada Raudhah Nabi. Ini Masjidil Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa, kemudian Masjidil Haram. Boleh nampak kan di belakang tu? Alhamdulillah. Boleh ya? Alhamdulillah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Semoga kita semua digunakan Allah rezeki untuk menziarahi dan beribadah ketiga-tiga masjid ini. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Kebanyakan daripada kita tidak ramai, kebanyakan daripada kita tidak ramai yang dapat menunaikan ibadah dan solat di Baitul Maqdis. InsyaAllah satu hari Baitul Maqdis will be free. MasyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Daripada Indonesia hadir. Terima kasih. Daripada Singapura hadir. Sahabat-sahabat Singapura, jom kita jumpa bersua muka. Kita jumpa di alam maya kan, kita jumpa di alam nyata, bukan alam barzah ya. Jumpa di alam nyata dulu. Di alam nyata pada lusa, hari Jumaat malam. Hari ni dah hari Rabu, Khamis, hari Jumaat malam. Daripada hari Jumaat malam, insya-Allah saya akan ada di Singapura. Jadi malam tu ada majlis makan malam. Amal sebenarnya untuk kutipan ataupun untuk mengumpulkan dana bagi pembangunan HITAS, Hijrah Islamik Tafizku, yang akan bermula pada tahun depan. Terima kasih daripada Johor hadir. Okey. Subhanallah, tuan-puan muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi. Ada yang tanya, Ustazah jual ke frame tu? Tak. Untuk makluman, frame ni saya beli dengan warga Palestin. Memang saya beli dengan warga Palestin di Palestin. Ketika saya ziarah Palestin 2 bulan yang lepas, 2 minggu sebelum meletusnya peperangan, saya ada ziarah alhamdulillah ke Baitul Maqdis dan saya beli di sana. Daripada warga Palestin membeli frame ni. Harganya agak tinggi. Kalau convert ke duit RM tu 1000, 3 frame tu 1000. Tapi kami dijelaskan dan kami dimaklumkan memang begitu. Harga barangan di sana berganda-ganda. Lagi-lagi apa sahaja perniagaan dan barangan yang dijual oleh Palestinian. Kalau tengok dekat, sebenarnya dia daripada silver. Boleh nampak kan? Cantik kan? Dia daripada kalau belakang ni ada sertifikat ni, dia tulis this masterpiece
of art made by professional craftsmen. It has covered with 24K gold and 925K pure silver. This work has done by using PVD technology to meet the product quality standard in Palestinian, dan dibuat oleh Palestinian. Okey, boleh nampak cantik kan? Nampak dari jauh macam biasa kan? Okey, ini adalah, ini masa ni pergi ke 2 bulan lepas masa saya pergi ziarah Baitul Maqdis. Tapi ada kedai dia tepi ni, cik. Itu adalah, alhamdulillah masa tu saya kata saya nak 3 masjid. Muslimi muslimat, masjid yang pertama dibina di atas muka bumi adalah Masjidil Haram ni, Kaabah ni. 40 tahun selepasnya Allah perintahkan untuk membina Baitul Maqdis. 40 tahun jarak. Ini dalam hadis Nabi. Bila ditanya masjid manakah yang mula-mula dibina, mula-mula Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membina Masjidil Haram, Kaabah, dibangunkan Kaabah dengan anaknya Nabi Ismail. 40 tahun selepas itu Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk membina Masjidil Aqsa. Bila pula Masjidil Nabawi? Masjidil Nabawi oleh Nabi Muhammad SAW ketika umur Nabi 53 tahun ataupun 54 tahun, antara dua tu lah, iaitu apabila hijrah Nabi selepas 3 hari berhenti di Quba dan membina Masjid Quba, masjid pertama yang dibina oleh Nabi. Kemudian dibina Masjidil Nabawi oleh Nabi Muhammad SAW. Kedua masjid ini dibina oleh Nabi Ibrahim AS. Masya Allah. Okey, Encik tolong macam tadi ya. Betul, situ ujung sekali, sini kena ujung tepi betul-betul. So kau tak nampak dalam. Kasih Encik, belakang sikit. Okey, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Moga sahabat-sahabat semua sihat walafiat, sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kepada warga Singapura, saya bukan hanya ada di makan malam dan juga saya juga berada di Expo Halal Singapura, insya-Allah. Baik, muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita mulakan majlis kita dengan bacaan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya kita sama-sama membacakan 10 ayat terawal suratul Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا
ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ lana min amrina rasyada Rabbana wahai Tuhan kami atina kurniakanlah buat kami min ladunka rahmah daripada sisimu rahmatmu wahayyi lana dan sempurnakanlah bagi kami min amrina rasyada dalam semua urusan-urusan kami ya Allah petunjukmu yang jelas amin ya rabbal alamin. Seterusnya kita membacakan 10 ayat terakhir suratul kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aradna jahannama yawma idzin lil kafirina 'arda. Wa aradna jahannama yawma idzin lil kafirina 'arda. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmah. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam, jadikan ia hujah kami ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Tuan-puan muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi, cuba kita merenung kepada ayat yang ke-107 daripada surah Al-Kahfi yang baru kita bacakan tadi. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Sadaqallahul Azim, yang bermaksud sesungguhnya orang yang beriman dan melakukan kebaikan dan melakukan amal soleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat, sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang melakukan amal soleh, amal kebaikan, disediakan untuk mereka syurga Firdaus sebagai tempat tinggal. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya, dan mereka tidak mahu pindah daripada sana. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala, dan mereka tidak mahu, enggan untuk pindah daripada sana. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, katakanlah wahai Muhammad, Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk berkata kepada siapa? Kepada kita umatnya. Apakah pesan Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada kita? Iaitu, seandainya lautan menjadi tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat itu, meskipun kami datangkan tambahan dengan lautan yang sebanding dengannya. Allahu Akbar. Ayat yang ke-109, iaitu ayat yang kedua yang terakhir dalam surah Al-Kahfi ini, Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kalimah yang sangat hebat, iaitu seandainya dituliskan, seandainya seluruh lautan di dunia ini dijadikan dakwat, lalu pen digunakan untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah, maka nescaya keringlah lautan itu sebelum habis kalimat Allah ataupun kebesaran Allah ataupun nikmat Allah ataupun kurniaan Allah, keagungan Allah, maka habis dan keringlah seluruh lautan sebelum selesai menuliskan kehebatan, kemuliaan, nikmat-nikmat kurniaan Allah. Dan bahkan jika ditambah, lautan yang sebanyak itu juga tidak akan dapat untuk menuliskan kalimat Allah. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang berada di hadapan saya, ayat yang 107 kita bacakan tadi, innal ladzina amanu wa 'amilus solihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Mereka sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh disediakan syurga Firdaus sebagai tempat tinggal. Sahabat-sahabat semua, rumah kita sekarang bukan tempat tinggal selama-lamanya, walaupun kita seronok dan kita suka sangat rumah kita sekarang. Bilik kita sekarang bukan tempat tidur selama-lamanya. Kereta kita sekarang bukan kenderaan kita yang akan kekal selama-lamanya. Baju, tudung yang kita pakai bukanlah selama-lamanya. Suami dan anak-anak bukan kekal selama-lamanya.
Namun bagi orang yang beriman, yang yakin dengan Allah, yang taat perintah Allah, yang tinggalkan larangan Allah, yang melakukan amal soleh dan amal kebaikan, dia buat baik kepada Allah dengan mentaati Allah dan meninggalkan larangannya, dia buat baik pada manusia, dia buat baik pada binatang, dia sedaya upaya membuat kebaikan. Masya Allah, Allah akan menyediakan syurga Firdaus yang kita akan menjadi tempat tinggal. Tetapi ketika itu semuanya adalah kekal selama-lamanya. Rumah ataupun istana di syurga kekal selama-lamanya. Kenderaan yang kita gunakan nanti di syurga selama-lamanya. Pakaian, semuanya, suami, anak-anak, semuanya adalah kekal selama-lamanya ketika kita berada di syurga kelak. Bagi yang tidak bernikah di dunia, Allah tidak rizkikan dia bertemu jodoh, dia ataupun disebut sebagai andartu, contoh anak dara tua dan lain-lain, mungkin itu gelaran yang tidak sewajarnya lah, tuan-puan sekalian, ataupun berkahwin tapi tidak ada anak. Segala apa yang kita tidak dapat di dunia, lalu kita redha dan sabar, Allah akan kurniakan di akhirat kelak berganda-ganda. Bagi yang kita nak, kita dapat, maka kena besarkan kesyukuran. Moga Allah kekalkan nikmat itu sampai ke syurga. Bagi yang nak tapi tak dapat, lalu sabar dan redha, Allah akan berikan. Pasti Allah akan kurniakan di syurga. Jadi subhanallah, tuan-puan sekalian, antara misi harian hidup kita ialah setiap hari mesti nak kuatkan keimanan, keyakinan kita kepada Allah, dan mesti nak buat kebaikan, amal soleh. Nabi SAW bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik, yang paling sempurna iman di kalangan kamu, yang paling baik di kalangan kamu, orang yang paling baik dengan ahli keluarganya. Sahabat-sahabat, tuan-puan dimati Allah sekalian, sejauh mana kita ini orang yang beri manfaat kepada ahli keluarga, yang berikan kebahagiaan, yang berikan kegembiraan, yang berikan kesenangan, senang hati ahli keluarga dengan kita. Kalau kita seorang isteri dan ada suami, sejauh mana kita boleh menyenangkan hati suami, menggembirakan hati suami? Sejauh mana suami kita bila pandang wajah kita, hati dia jadi sejuk, takut terbalik jadi panas je hati dia, disebabkan lidah ataupun perkataan kita yang banyak menyakiti hatinya. Begitu juga seorang suami, sila tanya pada diri sendiri, sejauh mana senyuman kita, percakapan kita, perbuatan kita menyejukkan dan menggembirakan hati isteri. Kerana apa kita tidak boleh mengambil mudah perbuatan ini? Kerana Nabi sebut tadi, Nabi bersabda, khairukum, yang paling baik akhlakmu di kalangan kamu, yang paling baik imannya, yang paling manusia yang terbaik, khairukum li ahli, yang paling baik dengan ahli keluarganya, wa ana khairukum li ahli, dan akulah orang yang paling baik dengan ahli keluargaku. Kita sebagai ibu, sebagai ayah, sejauh mana kita berbuat baik pada anak? Bukan anak je dituntut berbuat baik pada ibu ayah, kita juga dituntut menunjukkan kasih sayang, memberikan kasih sayang. Kalau kita tengok akhlak Nabi SAW dengan anak, cucu, isteri, mak mertua, bapa mertua, luar biasa tuan-puan sekalian. Contoh, apabila anak dia tercinta Sayyidatina Fatimah datang nak bertemu dengan Nabi, kalau Nabi duduk, Nabi bangun. Nabi meraihkan kedatangan anak dia. Dan ada ketikanya Nabi mengambil tangan Fatimah lalu mencium. Mencium sebagai tanda kasih sayang. Subhanallah. Begitu sekali Nabi SAW suka mencium cucu-cucunya dan sebagainya. Penuh dengan kasih sayang. Dan bukan cium tersenggo ya, cium-cium macam tu, tidak. Nabi menciumnya dengan penuh perasaan daripada hati. Dan kita tahu bagaimana Nabi seorang suami yang sangat ringan tulang membantu dan meringankan tugas isteri. Nabi juga menyediakan pembantu untuk isteri dan lain-lain. Cerita Nabi, bagaimana Nabi berusaha menjadi yang terbaik. Sahabat-sahabat, tuan-puan dimati Allah sekalian, sekarang cuba tengok adik-beradik pula. Adakah kita orang yang menggembirakan hati adik-beradik? Oh, sebelum tu kena tengok ibu ayah dulu.
Tuan-puan sekalian, ibu ayah kita waktu kita kecil, mereka manjakan kita, kita lupa. Ketika umur 5 hari, 5 bulan, sehinggalah 5 tahun. Kebanyakannya dalam tempoh 5 tahun ke bawah belum ada memori yang kekal dalam ingatan kita. Tetapi percayalah, ibu bapa kita manjakan kita. Tiba masanya pula sekarang kita manjakan ibu bapa kita. Manjakan ibu bapa kita. Masa kita kecil, kita bercakap pun tak jelas pun tuan-puan sekalian. Pelat, umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kan pelat. Tapi mak ayah kita tetap layan kita ya. Walaupun cerita kita setiap hari sama. Sama je cerita. Hari ni saya tengok anak saya yang umur 4 tahun, Fatimah, dengan 6 tahun tu, Rehanah, balik cerita benda yang sama. Umi cerita yang sama. Cerita kat rumah pun cerita yang sama. Bila jumpa sebelum tidur pun cerita yang hampir sama. Sebab dunia kanak-kanak, apa sangat cerita mereka. Bila tanya kat sekolah buat apa pun report yang sama. Tetapi kita tetap melayan dan tak pernah rasa jemu. Tidak pernah rasa bosan. Sonok je layan. Tapi hari ini ramai anak-anak rasa bosan nak melayan percakapan ataupun perbualan. Percakapan ataupun perbualan ibu ayah. Bila borak telefon, ibu ayah kadang bercakap benda yang sama, cerita yang sama. Kadang ulang-ulang yang sama. Lalu anak-anak rasa jemu, rasa bosan. Na'udzubillah min zalik. Subhanallah, masa kita kecil, kita berjalan perlahan tapi ibu ayah kita tunggu dan tak gesa-gesa kita berjalan laju. Berjalan perlahan, lalu dipimpin. Ibu ayah kita memperlahankan juga perjalanan mereka. Tapi hari ini ramai anak-anak yang tak sabar nak menguruskan ibu ayah yang sudah berjalan dengan perlahan, yang perlu ditolak dengan kursi roda. Kadang disuruh cepat sikit. Saya pernah berada di satu RNR ni. Kemudian masa tu saya pun menunggu juga nak masuk ke tandas. Orang agak ramai. Lepas tu ada seorang anak perempuan ni bertepik-tempik kepada ibunya yang di dalam tandas. Dengan kita tahulah itu anak dan ibu sebab dia panggil, saya tak ingat dia panggil apa, contoh dia panggil mak lah. Mak, cepatlah sikit, dah lambat ni mak. Mak, cepatlah. Lepas tu dengarlah suara wanita tua daripada dalam tandas. Ya, kejap. Ya. Macam tu lah. Tapi anak dekat luar ni, cepatlah sikit, dah lama dah tunggu ni. Kenapa mak? Mak buat apa dalam tu lama-lama? Ya Allah, saya kan menitik je air mata. Tak sampai hati nak tegur, tak reti nak tegur, tak tahu nak cakap apa. Tapi ia berlaku depan mata. Itu di tempat khalayak ramai, kita tak tahu bagaimana dia melayan ibunya yang sudah tua. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ibu dan ayah kita pasti ada buat salah. Pasti ada kekurangan dan kesilapan. Dan mungkin asbab kejahilan mereka dulu tidak ada ilmu untuk mendidik kita. Kedua, kadang-kadang ibu ayah kita juga ada trauma, childhood trauma ke, ada trauma yang menyebabkan kadang-kadang perbuatan mereka itu tidak selayaknya seorang ibu ayah lakukan pada anak-anak. Saya sebut begini sebab ramai ibu anak-anak yang beri alasan kenapa dia tak hormat ibu ayah, kenapa dia tak suka ibu ayah, kenapa dia berdendam pada ibu ayah. Namun walau apapun alasan dan sebab kita, cubalah besarkan kemaafan, cubalah berlapang dada dengan takdir Allah waktu kecil kita yang mungkin sedih dan memilukan, dan jadilah anak yang mengambil jalan ke syurga melalui berbakti kepada ibu dan ayah. Jadilah anak yang berusaha memberikan manfaat untuk ibu dan ayah dari sudut pahala dan berbakti dan lain-lain. Sebab Nabi sebut tadi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di kalangan kamu orang yang paling baik dengan ahli keluarga, dan akulah orang yang paling baik dengan ahli keluargaku. Subhanallah. Satu ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, ya Rasulullah, apakah kami tahu bagaimana nak berbakti saat ibu ayah hidup, tapi bagaimana kami nak berbakti setelah mereka mati? Lalu Nabi pun menjawab,
Yang pertama, kamu berbuat baik kepada kawan-kawan ibu ayah kamu. Yang kedua, kamu melunaskan hutang mereka. Yang ketiga, kamu melakukan sedekah. Kamu teruskan melakukan kebaikan, amal soleh, istighfar, kerana semua amalan itu akan sampai kepada ibu ayah. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Ada yang tulis mak saya umur 82. Mak saya berumur 82. Alhamdulillah. Alhamdulillah mak saya umur 61. Alhamdulillah mak saya umur 61. Minggu lepas baru jumpa mak. 3 hari lepas baru jumpa mak. Kemudian arwah ayah saya dah meninggal 6 tahun lepas, ketika umurnya 59. Sebenarnya malam tadi, Encik, saya baru teringat. Tadi masa mula-mula start saya duk teringat, saya mimpi apalah malam tadi. Malam tadi saya mimpi saya masak nasi Bukhari untuk mak, untuk ayah dan juga untuk ada tetamu yang datang. Saya masak nasi Bukhari. Encik, boleh tak? Sebenarnya kena, tak tahu kenapa tim ni. Tapi dalam mimpi tu tak nampak pun arwah ayah. Tapi tahu yang ayah makan nasi Bukhari tu dan ayah kata sedap. Tapi dalam mimpi tu jelas mak saya. Lepas saya masak nasi Bukhari, Encik, itu petang. Encik suami ada dekat ni. Lepas tu pagi esok tu saya masak nasi minyak pula. Saya mimpi saya masak. Beria saya masak dengan bersungguh-sungguh, Encik. Dengan apa ni, dengan barang tak ada, barang tak cukup. Lepas tu pergi beli. Macam resepi tu memang real sangat. Betul. Dengan perlu ada susu apa ni, susu segar, susu cair. Lepas tu ada minyak sapi. Lepas tu kena ada pelantah. Lepas tu tiba-tiba kismis tak ada. Saya tumis. Macam detail sangat mimpi tu. Sahabat-sahabat, arwah ayah saya sangat suka masak. Antara resepi dia ialah nasi Bukhari dan nasi minyak dia. Memang sangat sedap. Nasi Bukhari dia dan saya belajar dan saya dapat ilmu buat nasi Bukhari daripada arwah ayah saya. Jarang orang makan nasi Bukhari. Ramai orang makan nasi Arab kabsah, nasi Arab mandi. Tapi nasi Bukhari jarang dan susah kita nak jumpa. Tapi arwah ayah saya ni dia belajar buat nasi Bukhari ni sampai rempah nasi Bukhari tu dibuat sendiri. Dan saya pun tahu dan saya juga pandai buat rempah nasi Bukhari sendiri. Maksudnya daripada bahan-bahan rempah ratus tu dibuat rempah sendiri, bukan rempah yang dah siap. Macam orang jual rempah nasi Arab mandi, nasi Arab apa lagi, nasi Arab kabsah semua tu kan. Jadi saya pun boleh buat rempah tu sendiri. Masa kami duduk kat Australia, memang antara catering saya adalah nasi Bukhari. Adalah beberapa staff ni yang pernah makan air tangan saya buat nasi Bukhari. Semua cakap tak pernah rasa nasi Arab yang begini dan ia lebih sedap daripada nasi Arab yang lain. Mana tahu satu hari dekat momen kita buat nasi Bukhari. Sebab nasi Bukhari arwah ayah saya ni sangat-sangat sedap lah. Bila raya dia akan masak untuk lebih kurang 500 orang ke 1000 orang, 500 orang kot. Dan selepas dia solat, dia akan jemput orang-orang daripada masjid untuk makan. Dekat rumah tu macam kenduri kahwin. Kalau hari raya pertama tu lepas solat tu kat rumah macam kenduri kahwin. Orang datang penuh rumah untuk makan nasi Bukhari arwah ayah saya. Setiap kali raya sepanjang hidupnya memang dia akan menyantuni. Dan begitu juga ayah ni suka sangat masak dan beri orang makan. 2 hari sekali ada orang datang rumah, tetamu, macam-macam lah.
Kemudian nasi minyak arwah ayah saya pun sangat sedap. Dia buat resepi dia sendiri. Memang arwah ayah saya ada restoran sampai restoran yang ke-6. Tetapi semuanya adalah chef dia, tukang masak dia. Dan yang masih kekal sampai hari ini, ada satu saja restoran namanya Kedai Nasi Ayam Batu 6. Ada restoran masakan panas dulu, ada restoran nasi putih berlauk, macam-macam. Tetapi arwah ayah saya pada 20 tahun selepas dia buka restoran, dia 20 tahun selepasnya, maksudnya lamalah arwah ayah saya lebih menumpukan kepada dakwah, ceramah dan kuliah. Jadi semua restorannya diuruskan oleh manager dia dan juga tukang-tukang masak yang telah dia latih. Jadi sampai akhir hayat memang arwah ayah saya suka memasak. Sehinggalah dia sakit tenat, barulah dia tak masak. Memang dia masak, kalau boleh 3 kali sehari tu dia masak. Pagi dia masak, tengah hari masak, malam pun dia masak. Kalau bulan Ramadan, sahur memang arwah ayah yang masak sepenuhnya. Begitu juga berbuka puasa. Dia sangat suka anak-anak, isteri dia makan daripada air tangannya. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, hari ini sebenarnya ramai orang lelaki yang pandai memasak dan rajin memasak untuk ahli keluarga, menyediakan makan dan minum untuk ahli keluarga. Masya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Okey, sahabat-sahabat, tadi saya sebutkan tentang berbakti dan buat baik, dan manjakanlah ibu ayah kita. Ibu ayah kita manjakan kita masa kecil, tapi kita dah lupa bagaimana mereka manjakan kita. Sekarang ibu ayah kita bila dah tua, perangai dia kembali macam budak-budak. Ada perangai macam budak-budak, sensitifnya, mudah merajuknya, kadang-kadang tiba-tiba mudah marahnya, mudah memberontaknya, macam-macam lah. Mudah lupa, ulang cakap benda yang sama, minta benda yang pelik-pelik contoh. Inilah waktunya kita manjakan pula ibu bapa kita. Dengar celoteh dan mendengar mereka. Dan jika kita boleh gembirakan dengan hadiah, maka berilah walaupun ia harganya rendah murah. Kerana pada hati ibu dan ayah kita bukan nilai ataupun jumlah, tetapi bagaimana ingatan kita kepadanya dan juga usaha kita kepada ibu dan ayah. Buatlah surprise sekali-sekala, bagi bunga ke, surprise sekali-sekala, bagi bunga ke, ataupun bagi makanan mengejut hantar ke rumah ke. Kita tahu mak ayah kita suka makan apa, kita duduk jauh, buat cara jauh, buat surprise delivery apa-apalah, apa saja. Kadang-kadang kita tahu mak kita dah penat, mungkin kita cari siapalah yang duduk dekat-dekat boleh bantu kemas rumah, supaya satu hari tu rumah semua dah kemas, contoh saja. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, Nabi SAW bersabda, amatlah rugi, malanglah kamu. Nabi kata, malanglah bagi kamu yang mempunyai ibu dan ayah tetapi tidak dapat masuk syurga melalui jalan ibu dan ayah. Nabi kata amatlah malang, sangatlah rugi orang yang ada ibu ayah tetapi tidak masuk syurga melalui ibu dan ayah. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Sehingga Nabi pernah ditanya apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi menjawab, berjihad di jalan Allah. Kemudian yang kedua, berbakti pada ibu dan ayah. Subhanallah. Ada satu kalam ulama ini, saya tak ingat, ulama muktabar lah. Imam Syafi'i ke, Imam Ghazali ke, imam-imam besar ni. Dia menyebutkan begini, sesungguhnya aku mengurut ibuku ataupun ibu ayahku, begitulah, lebih aku cintai daripada solat malam sepanjang malam. Maksudnya, contohlah mak ayah dah tua, lepas tu mak ayah tak boleh tidur malam, udah urut-urut, lebih aku cintai daripada solat sepanjang malam. Solat sunat tu, solat tahajud sepanjang malam contohnya, buat ibadah sepanjang malam. Nak menunjukkan betapa besarnya pahala berbakti dan menggembirakan hati ibu dan ayah. Pahala yang sangat besar, tuan-tuan sekalian. Sehingga Nabi sebut, sangatlah rugi bagi kamu yang mempunyai ibu dan ayah tapi tak dapat masuk syurga melalui ibu dan ayah. Subhanallah, tuan-tuan dimati Allah sekalian.
kerana besarnya pahala yang Allah berikan kepada mereka yang bersabar dengan ibu dan ayah, redha dengan ibu dan ayahnya, dan bersyukur dengan ibu dan ayahnya. Kenapa saya sebut sabar? Kerana memang kita akan diuji dengan ibu ayah, lagi-lagi ibu ayah yang tua. Perkataan mereka, perbuatan mereka, permintaan mereka, arahan mereka menguji sabar kita seorang anak, menguji redha kita terhadap ujian tersebut, dan juga menguji kesyukuran kita di atas kebaikan mereka. Subhanallah, itulah antara laluan yang terbesar, laluan yang terhebat seorang anak yang akan memperolehi syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Tuan-puan muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya pernah dengar cerita yang real yang datang kepada saya. Orang ni bercerita depan-depan, iaitu pengalaman dia masa tu dia berada di Mekah. Kemudian di hadapan dia ada berlaku satu kematian pada hari Jumaat, bulan Ramadan, tak silap bulan Ramadan, tapi kematian yang sangat indah, mati dalam solat ataupun dalam tawaf, mati dalam Masjidil Haram pada hari Jumaat di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Dan mati pula dalam keadaan solat ataupun sedang tawaf, begitulah. Ada seorang lelaki, kemudian apabila, tapi bukan lelaki, bukan orang Melayu, orang Arab ke, maksudnya bukan orang Melayu lah, orang jauh lah. Kemudian dia dirizkikan, entah macam mana cerita, saya tak ingat detail. Masa ni beliau ni bercerita ketika yang bercerita ni kawan dia yang bercerita, tetapi orang ni saya kenal. Maksudnya si fulan yang melalui pengalaman ni saya kenal. Akhirnya keinginan dia nak tahu sangat siapakah si mati yang meninggal dalam keadaan yang sangat mulia ini, dalam keadaan berihram pula tu, dalam bulan Ramadan pula tu, ihram tuan-puan sekalian, dalam berihram yang mana dijamin syurga tuan-puan sekalian. Jadi dia pun mencari maklumat sampai peringkat dia pergi berjumpa ahli keluarga. Dia macam nak tahu sangat apa amalan arwah ni, kenapa Allah berikan kematian yang begitu indah, yang begitu sempurna ni. Bila dia pergi jumpa ahli keluarga, dia pergi jejak sampai jumpa ahli keluarga, siapakah arwah ni, nak tahu ni amalan apa. Lepas tu diceritakan dua amalan yang paling utama, sehingga Allah pilih untuk meninggal dalam keadaan yang sangat baik ini. Amalan yang pertama, dia seorang anak yang sangat berbakti pada ibu dan ayahnya, sangat lemah lembut, sangat santun, sangat sabar melayani ibu dan ayah. Yang kedua, dia seorang yang sangat pemurah. Dia banyak sangat bersedekah, sangat pemurah. Dan dia juga adalah seorang hartawan, orang yang kaya raya di negaranya. Seorang hartawan yang kaya raya di negaranya. Tetapi seorang yang sangat pemurah dan seorang yang sangat santun, lemah lembut, berbakti dan taat kepada ibu dan ayahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kita yang ibu ayah dah meninggal dunia, ada yang tulis tadi ibu ayah tinggalkan dia adik-beradik dengan orang lain, tak tahu siapa ibu dan ayah. Kita pun tak tahu ya apa yang berlaku sebenarnya sampai ibu ayah terpaksa dan sanggup meninggalkan anak-anak kepada orang lain. Walaupun kita fikir tak boleh terima sebab apa, tapi kadang-kadang kita tak tahu, mungkin kemurungan, sakit, mungkin tak tahu apa cerita yang sebenar. Tetapi kalaulah mampu kita memaafkan perbuatan yang sangat menyedihkan, memori yang pahit itu, demi mendapat redha Allah dan syurga Allah, demi mengharapkan syurga Allah. Kita kadang-kadang nak memaafkan orang yang terdekat lagi susah ya, nak maafkan orang yang jauh. Tetapi demi syurga Allah kita memaafkan tanpa syarat, tanpa syarat. Kalau nak memaafkan kerana manusia memang susah tuan-puan sekalian, kerana manusia sangat mendukacitakan hati kita kadang-kadang. Tetapi bila kita kata, ya Allah, aku maafkan dia kerana-Mu ya Allah, kerana mengharapkan syurga-Mu ya Allah, kerana mengharapkan redha-Mu ya Allah, maka aku maafkan dia ya Allah, aku maafkannya ya Allah.
maka insya-Allah kita kuat untuk memaafkan siapa sahaja walaupun tahap aniaya yang mereka lakukan itu sangat berat dan sangat dahsyat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sahabat-sahabat muslimin-muslimat yang dihormati lagi dikasihi, Alhamdulillah, mohon maaflah ya, pagi ni kita masuk ke topik berbakti kepada ibu ayah, susulan daripada saya membacakan hadis Nabi tadi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nabi bersabda, yang paling baik di kalangan kamu, yang paling sempurna imannya di kalangan kamu, sebaik-baik manusia di kalangan kamu, Nabi kata, yang paling baik dengan ahli keluarganya, maka akulah orang yang paling baik kepada ahli keluarga. Tuan-puan dimati Allah sekalian, buat baik pada suami, suami buat baik pada isteri. Fikir sejauh mana nak buat baik pada isteri ni. Lepas tu buat baik pada anak-anak, anak-anak buat baik pada ibu ayah, buat baik pada adik-beradik. Hari ini cuba kita tengok, ada tak adik-beradik kita yang susah? Ada tak adik-beradik kita yang perlukan pertolongan kita? Apa pun alasan adik kita tu, perangai dia ke, abang kita, kakak ke, apa ke, subhanallah. Kerana di sana ada hadis Nabi yang suka saya ingatkan lagi walaupun saya dah baca banyak kali. Dalam kitab Al-Kabair, iaitu himpunan dosa-dosa yang besar. Ada hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah enggan menerima sedekah orang yang memberi kepada yang jauh tetapi tidak memberi kepada yang dekat. Kadang-kadang kita membantu yang jauh, kita bantu saudara kita di sana, alhamdulillah, itu sangat baik, itu dituntut tuan-puan sekalian. Tetapi jangan sampai ada ahli keluarga yang dekat kita buat tak tahu, buat tak nampak. Padahal ahli keluarga yang terdekat ni, kita tahu dia susah dan dia pernah minta tolong kita, tetapi sebab mungkin ada history lah yang membuatkan kita rasa berat hati nak tolong. Sebab itu memang membantu dan menolong orang yang dekat lebih susah berbanding membantu orang yang jauh. Sebab orang yang dekat ni kita lebih cenderung mengharapkan balasan ataupun penghargaan. Kita akan terasa kalau kita ni pernah tolong adik kita, tapi bila kita susah, adik kita tak dapat tolong dan tak nak tolong, kita akan simpan lama. Samalah juga bila kita beri sesuatu pada adik-beradik, time kita adik-beradik tak beri, mulalah kita rasa macam tak nak beri dah. Tapi bila orang luar, orang jauh, kita beri, kita lupa. Kita ikhlas betul-betul. Tapi nak memberi kepada yang dekat, ahli keluarga ni ada ujian yang berat. Tetapi ketahuilah pahala lagi berganda. Kadang-kadang tuan-puan sekalian, ada yang kata bagaimana kita tak dapat minta maaf pada orang tua yang dah meninggal dunia sebelum ini. Ada kesalahan tapi sekarang dah berubat? Adakah dah bertaubat? Adakah dosa kita terampun? Tuan-puan, insya-Allah terus mohon ampun dengan Allah untuk ibu ayah. Moga-moga nanti di akhirat kelak apabila dibangkitkan tentang dosa dan kesalahan kita kepada ibu dan ayah, maka ketika itu telah selesai. Kerana apa? Kita juga telah meminta ampun buat ibu dan ayah kita tanpa henti setiap kali lepas solat contohnya. Dan asbab tersebut mudah-mudahan ibu bapa kita juga akan maafkan kita di akhirat kelak. Asbab kita selalu minta ampun untuk ibu dan ayah. Dan kita juga selalu minta dengan Allah supaya ibu ayah kita maafkan kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Ada yang tanya, Ustazah, saya dah lama nak tahu jawapan ni sebab orang kata tak boleh, boleh tak kalau kahwin dengan sepupu sendiri? Jawapannya boleh dari sudut hukum. Dari segi hukum, kahwin sepupu boleh dan ramai yang kahwin sepupu. Wallahualam, namun di sana adalah kajian-kajian yang menyatakan antara risiko-risiko bila kahwin dekat yang tak jauh, yang rapat ni, dari sudut keturunan, wallahualam. Tetapi dari sudut hukum jelas ia halal, ia sah, boleh kahwin sepupu. Begitulah ya. Kalau ikutkan mak ayah saya 2 pupu, bukan sepupu, 2 pupu. 2 pupu. Kami, mak ayah kami pun duduk sekampung, ada ikatan kekeluargaan, 2 pupu. Gitu. Alhamdulillah. Okey, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Tadi saya cerita kisahkan kehebatan orang yang berbakti kepada ibu dan ayah. Subhanallah.
Saya juga ada banyak kisah tapi tak sempat nak cerita hari ni. Bagaimana kehebatan suami yang berbakti kepada, yang selalu buat baik kepada isteri, dan bagaimana kisah hebatnya seorang isteri buat baik kepada suami. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebenarnya ladang pahala kita yang terbesar adalah ahli keluarga kita. Perasan atau tidak, kita kalau kawan-kawan punya hari lahir kadang beria kita. Kan buat majlis, bawa ajak makan, bagi bunga, bagi hadiah. Tapi adik-beradik kita punya hari lahir, kita setakat wish je sama ilahi. Kita ada tak puskan hadiah kepada dia? Kita ada tak buat surprise delivery ke? Subhanallah. Tuan-puan sekalian, kadang-kadang kita ini beria bila terima tetamu di kalangan kawan-kawan, bos. Tetapi bila adik-beradik, kita biasa-biasa je. Kita tak bersungguh. Sedangkan Nabi tinggalkan pesan dan Nabi sebut yang paling baik, sebaik-baik akhlak dan sebaik-baik iman di kalangan kamu adalah orang yang paling baik dengan ahli keluarganya, dengan anak, dengan suami, dengan ibu ayah, dengan adik-beradik. Ini yang ahli keluarga yang paling dekat. Memang susah sebab kita ada kenangan pahit. Kita ada kenangan pahit, kita ada kenangan manis. Dengan orang luar yang susah tu, kita tak ada kenangan apa. Kita tahu dia susah, kita rasa belas kasihan, kita bantu dan kita lupa. Kita tak ingat dah. Tapi kalau adik-beradik ni ada banyak memori yang membuatkan kita rasa nak mengungkit dan berkira. Contohlah kita bila terima adik kita ataupun keluarga ni, kita berialah masak. Tapi bila kita pergi rumah adik tu hidang je kodok je ataupun hidang air dan cicah biskut je. Mulalah bila balik kita mungkin bercakap, "Bang, biskut je dia hidang. Ingat tak gitu bila datang saya masak bersungguh-sungguh pada dia." Itulah antara ujian berat kita bila buat baik pada orang terdekat. Kita mengharapkan balasan dan mengharapkan penghargaan, berbanding kalau buat baik pada orang yang jauh. Allahu Akbar. Tetapi boleh jadi kenapa ahli keluarga ini kadang-kadang tak seperti mana kita harap, sebab Allah nak berikan apa yang kita harap itu di akhirat. Dan ada satu hadis Nabi yang boleh memberikan kepada kita kegembiraan. Nabi bersabda, sesungguhnya orang yang penyayang akan disayang oleh Allah. Orang yang penyayang akan disayang oleh Allah. Allahu Akbar. Perasan atau tidak, kadang-kadang orang yang penyayang ni ujiannya adalah dia kurang disayang. Orang yang penyayang ujiannya adalah dia kurang disayang. Dia punya penyayang tu kan tunjukkan kasih sayang, tapi kasih sayangnya tak ditunjuk, tak dibalas juga. Dan perasan atau tidak, orang yang pemurah juga, dia susah juga untuk mendapat pertolongan. Dia ni pemurah, suka tolong orang, tapi tadi dia susah. Susah orang nak tolong dia sebab orang susah nak percaya dia susah. Orang yang suka memberi, dia susah nak menerima. Dia suka beri hadiah, beri itu, beri ni, tapi dia susah nak terima. Dia susah nak terima. Masya Allah. Kenapa? Kadang-kadang saya fikir kenapa jadi macam tu. Sebenarnya Allah nak jaga kita supaya tidak terleka dengan balasan manusia, dengan perhargaan manusia. Supaya sampai saatnya bila kita asyik kecewa dengan manusia, keluarlah kata-kata, tak apalah, yang penting dapat kasih sayang Allah, yang penting dapat ganjaran daripada Allah, yang penting Allah menghargai apa yang aku buat, yang penting Allah melihat apa yang aku buat. Subhanallah, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat, tuan-puan sekalian, Allah nak jaga keikhlasan apa yang kita buat. Sebab apa Allah sebut tu, Nabi sebut tu, orang yang penyayang akan disayang oleh Allah. Nabi tak janjikan orang yang penyayang akan disayang kembali oleh manusia, tetapi orang yang menyayang, orang yang penyayang akan disayang oleh Allah. Allah akan sayang. Orang yang pemurah akan diberikan oleh Allah berganda-ganda lagi. Sebab itu Allah janjikan kepada yang bersedekah, Allah akan memberikan balasan. Ibarat 7 biji benih akan bercambah sehingga 700 kali ganda. Sebab itu Allah berikan gambaran apa yang Allah beri kepada orang yang pemurah, supaya kita lebih mencintai pemberian di sisi Allah melebihi daripada pemberian di sisi manusia. Jadi teruskan memberi. Beri kasih sayang, beri perhatian, beri sedekah, beri pertolongan.
kerana orang yang memberi ini sentiasa dipuji oleh Allah, sentiasa diberi perhatian dan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat yang dikasihi lagi dihormati, Masya Allah. Sekarang saya nak bacakan satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini pun saya kena berhenti awal sebab ada satu ceramah yang saya perlu sampai awal tapi perjalanannya agak jauh. Jadi saya perlu berhenti lebih kurang dalam 10 minit lagi. 10 minit lagi. Masya Allah. Mudah-mudahan kata-kata yang Allah ilhamkan tadi beri kekuatan dan jawapan kenapa tadi. Subhanallah, jadi kita tak berkira dah lepas ni. Kita tak letak syarat. Kita tak tergugat sekiranya apa yang kita buat tidak dapat pujian, penghargaan ataupun tak dapat balasan daripada manusia. Sebab sebenarnya Allah nak supaya hati kita terpelihara mengharapkan balasan ganjaran daripada Allah. Sebenarnya berhati-hati kalau kita selalu dapat daripada manusia. Bimbang kita terleka dengan pemberian manusia sampai kita lupa nak mengharapkan pemberian di sisi Allah. Kita dah rasa puas dengan manusia. Ini sangat bahaya. Kita rasa puas apa yang kita nak dapat daripada manusia. Kita nak layanan suami macam ni, kita dapat. Nak dapat layanan anak macam ni, kita dapat. Kalaulah kita berada di tahap ni sampai kita rasa puas, kita rasa berbaloi dengan pengorbanan kita, bahaya. Saya cakap benda tu boleh melekakan. Sebab apa? Lebih baik kita diuji dengan rasa sedih dan terkilan. Dengan itu kita pun pujuk hati, ya Allah, aku redha ya Allah dengan apa yang mereka lakukan. Dan aku terus akan memberi ya Allah kerana aku memberi itu kerana-Mu ya Allah. Dan yang aku harapkan adalah balasan dan ganjaran daripada-Mu. Yang aku harapkan adalah syurga-Mu ya Allah. Subhanallah, nak sampai tahap ni ada proses dia. Memang ada prosesnya, ujian demi ujian. Tapi kita dah makin tua, akhirnya kita semakin matang. Bila kita nak matang, jangan tangguhkan kematangan. Ilmu memang mematangkan kita. Ilmu memang mematangkan kita. Sebab tu bila kita dengar-dengar macam ni pagi ni, kita mula faham, patutlah menagih pada manusia. Kita semakin lapar, kita semakin haus, kita semakin kekeringan. Tetapi bila menagih dengan Allah, perhatian Allah, penghargaan Allah, kita semakin rasa puas dan berbaloi dengan apa yang kita buat. Masya Allah. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, kita tengok sikit kitab kita ni, kitab Riyadhus Salihin pada muka surat 167. Masih lagi pada bab yang ke-20, dan ia merupakan penjelasan kepada hadis yang kita baca semalam. Subhanallah, dan kita akan sama-sama membacakan firman Allah. Tuan-puan boleh dengar firman Allah surah Al-Ankabut ayat 12 hingga ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum wa ma hum bihamilin min khatayahum min syai' innahum lakadzibun wa la yahmilunna asqalahum wa asqalam ma'a asqalihim wa la yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami dan kami akan memikul dosa-dosamu. Padahal mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya mereka benar-benar pendusta, dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka. Dan pada hari kiamat, mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan. Sadaqallahul azim, surah Al-Ankabut ayat 12 hingga ayat yang ke-13. Tuan-puan muslimin muslimat, ingat tak? Ayat ini sebenarnya susulan daripada hadis yang kita baca semalam. Yang mana hadis yang kita baca semalam, Nabi bersabda,
Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada amal soleh, mengajarkan kebenaran, menunjukkan contoh yang baik, maka ia akan memperolehi pahala sebagaimana pahala orang-orang yang mengikutinya. Contoh seorang suami, dia menunjukkan contoh yang baik kepada ahli keluarga. Dia tunjukkan contoh yang baik. Dia bangun awal pagi, dia kejutkan anak isteri, lepas tu menjadi contoh kepada anak-anak. Sampai anak-anak ni selalu sebut, dalam dia membesar, memorinya adalah ayah mesti bangun dulu dan kejutkan ahli keluarga. Contoh, itu yang berlaku dalam kehidupan saya sebenarnya. Dalam memori saya adalah ayah mesti bangun pertama dan ayah akan jarang, hampir tidak pernah lah, jarang sangat ayah ni miss solat subuh berjemaah di masjid, dan ayah akan kejutkan ahli keluarga. Jadi apa yang ditunjukkan oleh arwah ayah ini memang terpahat, sebab apa yang dilihat 90%, 70% lah daripada apa yang didengar 30% saja. Percayalah, apa yang dilihat lebih lama terakam dalam memori dan lebih berkesan dalam pendidikan. Jadi seorang suami dia layan isteri dengan baik, anak-anak belajar. Anak-anak belajar. Masya Allah. Anak-anak belajar, tuan-puan sekalian, daripada apa yang dia lihat. Bagaimana seorang ayah dia layan ibu dia, dia belajar. Bagaimana ibu dia layan ayah dia, dia belajar. Dia akan belajar memori itu. Dia akan nampak, dia akan tengok, dia belajar, tuan-puan sekalian. Sebab itu kita sebagai ibu ayah kadang-kadang memang kena simpan, kena sorok yang buruk-buruk tu depan anak-anak. Subhanallah, dia punya memori tu luar biasa. Kadang anak kecil saya boleh sebut benda yang lama-lama. Hari tu kan, Umi kan buat macam ni ke Abi, gini. Adalah benda yang kurang elok lah, kesilapan saya contohnya. Saya kata, ya ke? Iya, padahal cerita tu dah berbulan-bulan. Yang 4 tahun ni, Fatimah ni. Hana pun sama. Nak hilangkan memori tu, nak jelaskan sebenarnya hari tu Umi penat, hari tu Umi sekian-sekian. Lepas tu lama-lama dia ungkit lagi. Saya tak tahulah, kadang-kadang tu kan memang berhati-hati dengan anak-anak ni. Anak yang besar, anak pun yang kecil. Anak yang besar dia tak pandai bercakap. Bukan tak pandai bercakap, dia lebih banyak menyimpan. Jadi tolonglah kita berhati-hati memberikan memori yang terbaik kepada anak-anak. Masya Allah. Apa yang dilihat lebih lama terakam dan lebih berkesan dalam pendidikan. Ibarat memahat di atas batu. Itulah. Tetapi apa yang kita cakap ibarat menulis di atas air. Dia sangat cepat hilang, tuan-puan sekalian. Tapi bila kita tunjuk contoh, seorang isteri tunjuk contoh, bila suami balik mesti bagi air. 2 hari lepas saya jumpa seorang isteri yang sangat, saya boleh katakan isteri yang solehah. Dia dah tak sihat. Dia adalah seorang isteri kepada seorang guru. Kalau saya sebut nama, ramai yang akan kenal guru ni siapa. Tapi memang kami panggil tuan guru kami lah, guru kami. Isteri ni bagi tahu, dia kata dia dah sakit. Dia ada kena stroke, tapi dia boleh jalan lagi. Dia ada masalah kesihatan lah. Dan suaminya adalah seorang penceramah, seorang pendakwah. Masya Allah. Saya pergi ziarah bila tahu isterinya tak sihat. Lepas tu isteri ni cerita, bukan isteri ni kata, dia kata orang-orang sekarang, orang muda sekarang, isteri-isteri sekarang, bila suami nak pergi kerja, nak cari rezeki, tak santuni, dia kata. Dia macam cerita tentang mungkinlah apa yang dia lihat. Dia kata, kita ni kalau suami nak pergi keluar cari rezeki, jangan bagi dia keluar perut kosong. Kalau kita bekerja, kita sibuk macam mana pun, sekurang-kurangnya bagi air pun jadi dah. Bagi air pun jadilah. Sama ada kita kerja ke, kita tak kerja ke, jangan biar suami tu keluar rumah tak ada air tangan kita. Oh, saya pun terasa juga tuan-puan sekalian kadang-kadang. Masya Allah, sibuklah sangatlah kita ni kan, kelang kabut gitu gini. Dia kata ada keberkatan kat situ. Suami tu nak keluar cari rezeki tu, kurang-kurang bagi air pun jadi. Kalau suami tak nak minum air mani, bagi air kosong, dia minum seteguk 2 pun jadi, dia kata. Lepas tu kedua, bila suami balik daripada cari rezeki, betul lah kita pun kadang bekerja cari rezeki.
Tetapi kita kena ada bahagian pahala tu buat baik pada suami, berbakti pada suami. Walaupun air, dia cakap, walaupun air. Saya kata, ya Allah, kadang-kadang saya pun tak buat, tuan-puan sekalian. Adalah buat sekali-sekala kan, balik sama-sama. Sebab balik selalu sama-sama, pergi kerja pun sama-sama. Nak air apa-apa ke? Awak nak minum air ke? Tanya kan. Tapi dia kata, nak ke tak nak, bagi je air. Minum tak minum, nombor 2, bagi je. Ambil pahala berbakti kepada suami ni. Dalam waktu yang sama, saya melihat suaminya yang guru kami tu sangatlah penyayang kepada isterinya. Sangatlah penyayang, sangatlah lemah lembut. Masya Allah. Lepas tu, yang isteri ni cerita. Dia kata, susah Ustazah dapat suami rajin. Suami dia pun cerita, ustaz ni suka masak. Berebut kadang nak masak kat dapur. Oi, dia suka masak. Saya kata, ya Allah, memang benarlah. Seorang isteri yang istiqamah menyantuni suami, ikhlas dan ada amalan bagaimana dia menyentuh suami. Walaupun dia sakit, dia dalam keadaan jalan pun dah tak stabil. Baru pernah kena stroke, lepas tu sekarang masalah, sakit lah, baru keluar hospital. Dia kata usahakan juga buat air untuk suami. Akhirnya boleh lihat di hadapan mata, memang isteri ni pun tak habis-habis cerita kebaikan suami. Maksudnya, Allah akan beri sebenarnya tuan-puan sekalian. Kalau kita ikhlas buat baik, walaupun masih belum dihargai, belum dibalas, yakin dan percayalah satu hari Allah akan berikan perasaan bersalah ataupun perasaan ingin membalas kebaikan isteri itu. Saya pernah baca kata-kata yang sangat menusuk hati saya. Mula-mula saya macam tak setuju dengan kata-kata tu. Tapi kata-kata ni oleh alim ulama. Dia sebut begini, boleh jadi kenapa kasih sayangmu belum dibalas? Kerana kamu belum ikhlas menyayangi kerana Allah. Boleh jadi kenapa kamu tidak dihargai? Boleh jadi kerana kamu memberi tidak ikhlas kerana Allah. Subhanallah. Lepas tu kita rasa macam, kita beri kasih sayang pada anak, ikhlaslah. Kita rasa macam tak setuju kata-kata tu, ikhlaslah. Tapi bila fikir-fikir balik, mungkin betul lah kita memberi kerana mengharapkan anak beri balas. Bukan kita memberi tu kerana mengharapkan Allah. Sebab apa? Allah akan berikan balasan orang-orang yang ikhlas di dunia lagi, bukan hanya di akhirat kelak. Kemudian yang saya rasa terharu doa isteri ni, sebab isteri ni yang saya cerita pada guru, yang tentang guru kami ni, yang berceramah dan menyampaikan ilmu melalui ceramah dan tulisan adalah si suami. Saya tak nak sebut nama pasangan ni. Suamilah yang selalu keluar. Dan doa isteri ni apa? Dengan air mata isteri ni bercerita, Ustazah, dia panggil Umi, dia bahasakan diri dia Umi dengan saya. Umi, kalaulah Ustaz pergi keluar ceramah, Umi doa sungguh-sungguh dengan Allah, dan inilah doa Umi. Apa yang Umi doa? Ya Allah, Engkau janganlah hisap apa yang suamiku cakap, apa yang suamiku katakan, ya Allah. Apa yang dia tak buat, Engkau janganlah hisap, ya Allah. Jangan hisap. Dia punya cerita tu dengan air mata. Dia kata, inilah yang Umi risau pasal Ustaz. Ustaz selalu ceramah, Ustaz selalu bagi nasihat pada orang, tapi tak semua Ustaz mampu buat. Umi sebagai isteri, Umi tahu. Tapi penceramah kan macam Ustazah lah. Ustazah kena ceramah, kena sampaikan. Ustazah mesti kena sampaikan benda yang elok-elok kan. Tapi ada benda yang Ustazah tak mampu buat kan. Saya kata, betul Umi, betul. Saya pun nangis juga. Betul Umi, pendakwah, penceramah, begitulah antara konflik saya. Kadang rasa nak berhenti ceramah. Sebab kadang apa yang kita cakap terus orang uji lepas tu. Apa yang kita sarankan orang buat, belum tentu kita mampu buat Umi. Tapi kita tetap kena menyampaikan yang baik-baik. Kalau nak menyampaikan apa yang kita buat saja, nescaya kita tak mampu nak sampaikan. Dia kata, itulah yang Umi doa selalu pada Ustaz. Ya Allah, apa yang suamiku cakap, apa yang suamiku nasihat sampaikan, yang tak mampu dia buat, Engkau jangan hisap, ya Allah. Kesianlah dia, ya Allah. Engkau jangan hisap, ya Allah. Lepas tu Umi ni cerita pula, dan Ustaz pula doakan apa? Ya Allah, pahala yang aku sampaikan dakwah ini, ya Allah, aku berikan kepada isteriku. Saya tengok pasangan suami isteri ni, ya Allah, saya kata, indahnya pasangan ni.
Kalau saya sebutkan nama, mungkin tuan-puan akan kata, oh patutlah, tak pelik pasangan ni, Masya Allah. Subhanallah tuan-puan sekalian. Umi ni pula kata, Ustaz pula doa, ya Allah, jika ada pahala yang aku sampaikan ilmu ni, pahala aku menyebarkan kebaikan ni, ada yang engkau terima, berilah kepada isteriku. Jadi tuan-puan sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya belajar daripada pasangan ini adalah saling mendoakan. Suami isteri saling mendoakan. Suami isteri saling mendoakan. Sekarang cuba muhasabah diri kita. Sejauh mana kita dengan pasangan saling mendoakan? Apakah doa yang istiqamah yang kita doa setiap kali lepas solat untuk pasangan kita? Adakah kita pasangan yang banyak komplain, banyak tak puas hati dengan pasangan tapi kurang doa? Kalaulah kita tengok kita banyak komplain, banyak tak puas hati, itu ini ada je gaduh hari-hari, boleh jadi jawapannya kerana kurangnya doa kita terhadap pasangan. Kurangnya doa kita terhadap pasangan. Kalau kita hari ini orang yang banyak komplain, banyak keluh kesah dengan anak, boleh jadi kita ibu ayah yang kurang doa untuk anak-anak. Samalah juga dalam hal-hal lain, dalam bab rezeki. Kenapa kita banyak ngeluh, kerja susah, payah gini-gini? Rupanya kita kurang berdoa kepada Allah dalam hal rezeki kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kongsikan pada hari ini. Nescaya apa kebaikan yang kita contohkan lalu ada orang yang follow, ataupun ilmu yang kita sebarkan lalu ada orang ikuti, yakin dan percayalah kita akan dapat pahala yang sama. Kalaulah kita ada 7 orang anak, lalu kita seorang suami ataupun seorang isteri, seorang ibu dan ayah bagi contoh yang terbaik, lalu anak-anak kita follow, anak-anak kita ikut. 7 orang anak, saya sebut sebab anak kami 7 orang. 7 orang anak ini ikut amalan baik kita, perbuatan baik, akhlak baik kita. Lalu kita akan dapat pahala sepanjang mereka lakukan amal baik itu, tanpa mengurangi pahala anak-anak kita. Subhanallah. Allahu Akbar. Contoh terakhir saya nak beri, contoh terakhir. Ada seorang ibu ni, dia cerita pada saya, dia kata, Ustazah, saya suruh anak saya mengaji Quran, punyalah payah, susah sangat. Susah sangat Ustazah, saya nak suruh anak saya ngaji Quran sampai saya marah-marah lah. Nak habis satu muka surat tu macam-macam hal lah Ustazah. Lepas tu satu hari tu saya dengar ceramah Ustazah. Ini dia cerita pada saya. Saya dengar ceramah Ustazah tentang bagaimana apa yang dilihat jauh lebih berkesan daripada apa yang dicakap. Beza 70%, 80% yang dicakap, 20% je berkesan. Apa yang saya buat, saya dah tak ajak, saya tak cakap, saya tak bebel. Saya baca je Quran setiap kali lepas maghrib. Saya baca ikhlas kerana Allah, mengharapkan pertolongan Allah. Saya bukan baca sebab nak menunjuk pada anak ataupun mengharapkan anak ni nak baca Quran. Masa tu saya muhasabah diri, boleh jadi selama ini saya suruh anak ngaji bukan kerana Allah. Kerana saya nak anak ni mengaji dan saya akan bangga kalau orang nampak anak saya mengaji, dan bila orang puji saya rasa bangga. Rupanya saya nak anak mengaji bukan kerana Allah, kerana diri saya, kerana kehendak saya, kerana kepuasan hati saya. Tapi saya muhasabah diri, saya betul-betul mengaji, saya fokus untuk diri saya nak mengharapkan pahala daripada Allah. Lepas maghrib je saya ngaji, dan saya ngaji sebagaimana Ustazah cadang, ngaji depan anak-anak. Saya ngaji di ruang tamu, anak-anak semua nampak, dan saya tak minta dia orang datang mengaji, tak suruh dia orang nak buat apa, saya biar, dan saya ikhlaskan hati, saya baca Quran kerana Allah untuk diri saya. Setelah berapa minggu kot macam tu kot, walaupun anak selepas berapa hari anak pun buat tak endah, anak lagi seronok, dia kata tak apa Ustazah, tak apa, maksudnya biar je, saya terus mengaji. Sampailah hari demi hari, anak demi anak datang mengaji sendiri tanpa saya ajak, tanpa saya suruh. Seorang demi seorang, lepas maghrib je terus baca Quran, terus buka Quran baca. Sehingga kalau dia kata Ustazah dulu satu muka surat je anak baca dah, dia orang dah ngantuk, dia orang tak nak baca dah. Tetapi sekarang mereka baca sampai 2-3 muka surat,
Sebab saya baca akan lebih banyak, anak pun baca lebih banyak. Tanpa disuruh, tanpa dipaksa. Dia kata memang betul Ustazah, pendidikan melalui apa yang dilihat jauh lebih berkesan daripada apa yang kita cakap. Dan pentingnya keikhlasan kita bila kita buat. Bukan buat kerana anak, buat kerana Allah. Bukan kerana mengharap anak berubah, tetapi kita yang nak berubah, lalu Allah berikan. Sebab itu, sebelum kita nak ubah orang lain, ubah diri kita dulu. Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, ada yang cerita, Ustazah, saya pernah hilang kawalan diri. Saya marah anak sebab dia tak nak ngaji sampai saya koyakkan Al-Quran. Ada yang meluah, saya pernah buat. Saya cakap saya. Maksudnya, dia pernah nak marah sangat anak. Dia marah-marah, dia cubit-cubit anak. Lepas tu dia pernah koyakkan Al-Quran. Moga Allah ampuni. Boleh jadi ibu ini penat sangat. Penat emosi, penat fizikal, penat mental. Tiba-tiba nak ngajar anak ngaji pula. Memang tak larat, memang tak mampu tu apa sekalian. Oh, memang susah. Dalam keadaan penat tu memang emosi kita tak kuat. Tak apa ibu. Allah tahu struggle kita. Allah maafkan kita. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Dan belum terlambat untuk kita berubah jadi ibu yang lebih penyayang. Ibu yang sabar. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan pertolongan. Allah berikan bantuan kepada ibu ini. Jangan kita judge siapa-siapa. Jangan kita mudah je simply, ya apa teruk benar ni sampai koyak-koyak Al-Quran ni. Tak ada iman ke nak koyak Quran? Jangan. Kita tak tahu situasi ibu tu ketika melakukan hal tersebut. Pasti ia di luar kewarasan. Maksudnya hilang kawalan diri. Boleh jadi terlalu penat, mungkin dia stres dengan pasangan dia, mungkin ada tekanan lain. Anak tu asbab je. Tetapi ada sesuatu yang telah menjadi beban yang lama dalam ibu ini. Tapi bila anak main-main tak nak ngaji, dia jadi terus meletup. Jadi mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada si ibu ni. Okey, terima kasih semua. Lebih kurang 5,700 di TikTok, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, lebih kurang 9,000 yang hadir. Saya ucap terima kasih dan mohon maaf kepada semua. Saya Ustazah Asma Harun, sahabat anda, sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai penutup, saya ada dua makluman. Makluman yang pertama ialah kepada warga Singapura dan juga mungkin warga Johor ataupun warga Melaka dan seluruh Malaysia. Tapi kenapa Singapura? Kerana insya-Allah saya akan bersama dengan warga Singapura lusa. Hari ni hari Rabu, lusa esok hari Khamis dan juga pesta buku. Saya nak pengumuman pesta buku. Esok hari Khamis, lusa hari Jumaat. Betul kan? Pada hari Jumaat saya akan bertolak ke Singapura. Pada malamnya akan ada majlis makan malam. Majlis makan malam. Sebenarnya majlis makan malam ini adalah untuk kutipan dana bagi menyelesaikan bayaran HITAS. Untuk makluman tuan-puan, sahabat-sahabat semua, kami diberikan tempoh sehingga 10 hari bulan Disember sahaja untuk menyelesaikan baki bayaran bangunan HITAS, Hijrah Islamic Tahfiz School tu, yang akan beroperasi pada tahun depan sehingga 10 Disember sahaja. Ada lagi baki bayar 400,000 dan kami memerlukan lebih kurang 500,000 untuk melengkapkan segala keperluan sekolah dan juga asrama yang masih kosong lagi. Jadi antara ikhtiar kami adalah kami buat majlis makan malam amal di Singapura ini pada Jumaat malam. Hasil daripada kutipan ataupun bayaran majlis makan malam amal ini, kami akan sepenuhnya akan dibuat bayaran tu. Dan kepada siapa yang ingin menyumbang kepada baki akhir bayaran daripada 2.8 juta ya, alhamdulillah kita dah selesai 2.4 juta, ada balance 400,000 lagi. Bangunan tu cantik, indah, 3 tingkat, 3,5, hampir 4 tingkat. Jadi sebelah untuk wanita pelajar perempuan, sebelah untuk pelajar lelaki. InsyaAllah setiap sumbangan anda menjadi satu wakaf. Wakaf lah, sebab dia adalah pembelian bangunan. Jadi insya-Allah sepanjang anak-anak yang akan menuntut ilmu belajar di sini, hafaz Quran, hafaz hadis Nabi, belajar-belajar kitab,
akan diberikan menjadi pahala yang mengalir sentiasa buat tuan-puan sekalian. Saya minta tim sharekan link siapa yang nak hadir ke majlis makan malam amal bersama dengan saya, dan sedikit pengisian inspirasi dan motivasi lah pada malam lusa ni, malam tersebut Jumaat, malam Sabtu 1 Disember ni, pada 1 Disember ni. Jadi khusus pada warga Singapura, anda silalah mendaftar dan kita bolehlah berjumpa di alam nyata pada 1 Disember di Amaris di Arena Ballroom Singapura. So mungkin ada warga Malaysia, orang Johor ke siapa-siapa, jemputlah, hadir juga, boleh je pergi kan, sebab sekarang senang, ada train kan, boleh pergi. Namun kepada siapa yang nak menyumbang direct kepada pembelian bangunan ni yang berakhir, tarikh akhir kami selesaikan bayaran adalah 10 Disember, saya minta tim sharekan link untuk memberikan sumbangan dan wakaf dan infak ni. Boleh tak link, tim jangan bagi link untuk daftar, ramai yang tak boleh nak pergi ke Singapura ni, tapi terus share maklumat untuk menyumbang, maklumat untuk infak, maklumat untuk sedekah, untuk wakaf. Saya rasa mungkin lebih ramai yang nak wakaf direct. Boleh niatkan untuk ibu ayah anda je, niatkan walaupun tak rasmi, tetapi cukup kalau masa kita memberi tu kita niat wakaf. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi betul ada yang kata berikan link dan juga nombor telefon. Jadi tuan-puan sekalian, kepada siapa yang nak menyumbang, anda boleh hubungi 011568650057. Sama ada anda nak daftar untuk majlis makan malam bersama dengan saya ni di Singapura ni, ataupun anda boleh juga hubungi nombor yang sama untuk menyumbang, nak dapat maklumat detail, account number. Subhanallah, mudah-mudahan hebahan hari ini membantu kami untuk menyelesaikan HITAS ini, Hijrah Islamic Tahfiz School ni. Mudah-mudahan sumbangan tuan-puan sekalian menjadi wakaf, pahala mengalir, dan anda menjadi sebahagian pada perjuangan pendidikan Al-Quran kepada generasi kita ni. Jadi tuan-puan sekalian, alhamdulillah, anda boleh hubungi nombor yang sama 011568650057. Ya, ada ramai yang minta link account please, tapi saya tak nampak lagi ada tim yang balas komen di IG. Tak ada lagi yang, tolong tim, saya rasa tim patut aktif, sangat aktif di hujung-hujung, sebab tim tahu di hujung saja kuliah Ustazah akan buat pengumuman. So nombor telefonnya adalah 011568650057. Ya, pin nanti boleh tengok dekat bio di TikTok dan juga di IG, tengok di bio, dan di FB pula boleh tengok di pin post. Saya tengok di pin post ni masih lagi daftar Singapura, tetapi sebenarnya sekarang tim tolong dengar, saya tak tahu tim dengar ke tak, tolong pin nombor akaun maklumat untuk infak dan untuk wakaf, untuk menyumbang. Subhanallah. Encik, tim ada tak ni? Standby ni, sebab tak ada lagi komen balas daripada tim untuk menyumbang. Okey. Subhanallah, muslimin-muslimat. Dan yang terakhir, saya nak buat pengumuman. Mana maklumat ya pasal pesta buku? Tak ada Semalam ada datang tapi diorang tak tinggalkan Hai, bertuah lah tim pun. Diorang minta saya buat hebahan. Okey, memang bertuah. Saya bertuah dapat tim-tim sangat bagus sebenarnya. Alhamdulillah, mereka ni sangat bagus, kerja kuat. Okey, sahabat-sahabat semua, pengumumannya ialah, Masya Allah, saya akan bersama di Pesta Buku Antarabangsa Selangor 2023, yang mana pesta buku ini akan bermula, pesta buku ni daripada tarikh 6, 7 dan 9 Disember. Itu adalah tarikh saya. Itu tarikh saya yang akan bedah buku. Tapi buffet ni bermula daripada, saya rasa buffet ni bermula 6, 7, 8, 9. Ya. Buffet ni bermula daripada bila? 6, 7, 8, 9. Bukan 1 Disember dah start. Ya. Saya pula tim bagi ni maklumat ni. Iya, book fair ni sebenarnya berlangsung 1 hingga 10 Disember 2023. Ya. Selangor International Book Fair
berlangsung 1 hingga 10 Disember 2023. Dan kami ada buka booth khas. Ada buka booth khas yang di bawah nama Galeri Ustazah Asma Harun. Sekejap. Okey, Pesta Buku Antarabangsa Selangor 2023, saya pula akan berada di pentas utama ke di mana ni ya? Ya, saya berada di pentas. Saya akan ada di pentas utama, pentas di Makuten untuk Ensiklopedia Keluarga Bahagia pada 6 Disember. Dan saya akan berada di bus kami, iaitu Karya Ustazah Asma Harun, bus yang bernama Karya Ustazah Asma Harun pada 7 Disember dan Karya Ustazah Asma Harun pada 9 Disember. Pengumumannya ialah saya akan berada di Pesta Buku pada 6, 7, 9 Disember. Pada 6 hari Rabu, 7 hari Khamis dan 9 hari Sabtu. Saya akan berada di Pesta Buku Antarabangsa. Ada rezeki kita jumpa di sana ya. Itu pada hari Rabu, Khamis dan hari Sabtu. Ada waktunya saya ada di sana. Waktunya semua pukul 2.30 hingga 4.30. 2.30, 4.30. Sebab pagi semua saya tak dapat, saya ada program. So saya akan ada sebelah petang Rabu, sebelah petang Khamis dan sebelah petang Sabtu. Semuanya saya berada di pentas utama di Makuten. Kedua, saya akan berada di bus kami sendiri, iaitu bus yang diberi nama Karya Ustazah Asma Harun. So berjumpa untuk signature, merakam kenangan dan lain-lain, insya-Allah di sana. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Bertemu lagi pada pagi besok dan kuliah Riyadhus Salihin. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan ada, tolong tim hubungi Wan ada di IG. Saya minta sangat tim tolong tengok dan respon segera. Dia kata tinggi kesabaran Ustazah. Saya yadir dengan tim Ustazah webinar solat masih tak dapat respon. Dia kata saya yadir solat masih tak dapat respon. Jadi saya harap tim kita tolong hubungi Puan Wan Ada kerana beliau menghubungi dan ni belum, saya rasa tim kena cek balik semua nombor WhatsApp. Sebenarnya saya tengok ada beberapa komen daripada Puan Wan Ada berkaitan dengan mereka tak dapat respon berkenaan dengan webinar. Sebab itu saya minta tim berkenaan fokus dulu webinar sebelum fokus kepada Singapura. Sebab itu saya minta tim berkenaan, saya rasa tim faham kenapa saya minta tim lain yang uruskan Singapura bukan orang yang sama. Sebab ada banyak lagi isu yang tak settle dengan webinar. Ya, that's why saya ada beri arahan tersebut dalam grup. Saya minta orang yang berbeza sebab isu webinar belum settle lagi. Kita tak boleh ya, orang dah bayar, orang dah sekian tapi mereka tak masuk dan mereka tak melihat perkongsian tu. Jadi dia sebut macam ni, Ustazah, dia kata dia boleh melihat kesabaran Ustazah bersama dengan tim. Tuan-puan sekalian, staf kami lebih kurang dalam 200 lebih keseluruhan, tetapi yang bekerja di pejabat lebih kurang dalam 120 lebih. 80% adalah generasi muda, orang muda. Memang benar perlukan kesabaran yang sangat tinggi dalam membentuk disiplin dan membentuk kerja. Tetapi saya bersyukur sangat sebab Allah berikan pekerja-pekerja ni yang juga sabar dengan saya, sebab saya juga adalah majikan yang tegas. Ya, kadang-kadang dengan lembut, kasih sayang, boleh gurau, tetapi bila bekerja ketegasan dan disiplin tu kena utamalah. Mereka juga sabar dengan saya dan mereka juga sangat bersedia untuk dibentuk. Jadi saya perlu sabar untuk terus membentuk dan membentuk kredibiliti dan juga
disiplin. Tetapi alhamdulillah sentiasa ada perubahan yang lebih baik di kalangan tim kami. Sentiasa mereka ini belajar dan mereka ini sangat mudah untuk menerima teguran. Jadi semangat juang tu saya respect sangat pada tim kami sendiri. Semangat juang di kalangan mereka ni sangat tinggi. Alhamdulillah pengorbanan juga sangat tinggi. Mungkin bukan semua tapi sebahagian besarnya begitu. Jadi insya-Allah doakanlah ya, semoga organisasi di bawah Hijrah Group Zina Berhad ini adalah organisasi Islam yang akan berkembang dan menjadi satu organisasi perniagaan Muslim yang hebat, yang paling utama hebat pada pandangan Allah, dan juga menjadi satu contoh tauladan lah. Kehebatan tu pada manusia sebagai boleh dicontohi. Bukan hebat nak dipuja ya. Sebenarnya menguruskan syarikat 13 anak syarikat semua ni bukanlah mudah. Ia sangat mencabar, yang sangat susah lah. Tetapi Allah sentiasa membantu dan menolong. Jadi sebab itu saya bila tengok isu-isu majikan, saya tak berani nak komen tu apa sekalian. Saya tak berani nak komen apa jua isu majikan yang heboh seminggu dua ni. Kerana saya sendiri tahu ujian dan cabaran menjadi majikan, tak ramai orang nak bersama bila majikan ada ujian dan masalah. Lebih ramai orang akan cenderung mengutuk dan mengutuk ataupun mengecam majikan. Ini bukan saya bela siapa-siapa, tuan-puan jangan salah faham. Ya, berbanding bila ada isu pekerja, memang ramai akan menyokong dan bersama dengan pekerja. Tetapi bila melibatkan bila melibatkan majikan dan waktu yang sama sebenarnya majikan banyak depression, majikan sebenarnya banyak tekanan, majikan juga tetapi majikan soalannya dia tak boleh nak bersuara sangatlah. Begitulah ya kehidupan majikan, terutamanya kalau yang kerja sama-sama makan gaji, tekanan dia tak kuat sangat. Tapi bila majikan kita sendiri yang bayar gaji pekerja, ia sangat macam-macam lah. Sebab tu saya tak berani nak komen terbuka. Saya tak kuat sebab saya sendiri tahu saya juga ada kekurangan sebagai majikan. Saya juga ada kesilapan. Saya juga sentiasa dalam proses memperbaiki diri menjadi majikan. Jadi begitulah tuan-puan sekalian ujian kehidupan kita. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf jadi melarat pula sebab saya baca komen tadi. Terima kasih, sabar dengan staf kami ya. Jadi ramai juga yang bagi tahu yang mengadu. Kami akan perbaiki, dan ramai juga yang puji staf kami, staf ustazah terbaik, mereka santuni, mereka sabar, mereka segini. Jadi semua tu ada pro and cons dan kami tidak pernah berhenti untuk berikan servis yang terbaik. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi